Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasibullah bin Roslan. Nombor matrikulasi CGS 02117925. Pusat Pembelajaran Sarawak Learning Center. Pada hari ini, insya-Allah saya akan cuba membentangkan satu tugasan, iaitu mengenai kaedah pengajian syariah. Jadi dalam tugasan ini saya akan cuba menerangkan beberapa perkara. Yang pertama adalah pengertian syariah dan fiqh, dan yang kedua perbezaan antara syariah dan fiqh, dan yang ketiga perubahan yang berlaku dalam fiqh. Pengertian syariah dari sudut bahasa, syariah diertikan dengan jalan yang lurus. Dan yang kedua, syariah diertikan sebagai sumber air yang mengalir, yang boleh diminum oleh manusia dan binatang. Manakala dari sudut istilah, apa-apa aturan atau ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada hukum ahkam dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan bidang akidah, perbuatan-perbuatan mukallaf ataupun hukum ahkam qat'i atau zanni. Berdasarkan definisi yang telah diberitahu, maka kita dapati syariah ini, pertama sekali, syariah adalah berasaskan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna syariah adalah undang-undang yang terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ciri-ciri syariah adalah umum, terpakai kepada semua orang dan kekal. Seperti mana yang kita tahu, syariah telah wujud daripada zaman Nabi Adam AS, Nuh AS, sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Syara'alakum, Allah SWT sebut bahawa kami telah syariatkan kepada kamu daripada Nabi Nuh, sehinggalah Nabi Isa, sehinggalah Nabi Muhammad SAW mempunyai syariah. Namun bagi syariah Islamiyah, syariah Nabi Muhammad, ia umum, terpakai kepada semua orang. Dan yang ketiga, skop bagi syariah adalah syumun, yakni mencakupi daripada apa-apa bidang yang ada di dunia ini, termasuk bidang akidah, keyakinan kita, bidang akhlak dan sebagainya. Seterusnya adalah pengertian fiqh. Fiqh dari segi bahasa sama maknanya dengan al-fahmu, yakni memahami. Manakala dari segi istilah, fiqh bermaksud al-ilmu bil ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha at-tasliyah. Maksudnya ilmu-ilmu yang berkenaan hukum ahkam syariah, bersifat amali dan diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan definisi yang telah dibacakan, kita dapati bahawa fiqh ini adalah hukum yang ilmu yang membincangkan hukum-hukum syariah. Seperti mana yang kita tahu, hukum syariah ini ada pelbagai. Kita ambil contoh hukum taklifi. Hukum taklifi ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga adalah sunat, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Setiap 5 hukum ini ada perintah dan larangan Allah. Seperti wajib adalah perintah daripada Allah, apabila kita melakukannya kita akan dapat pahala. Dan larangan Allah seperti hukum haram, apabila kita melaksanakannya akan mendatangkan dosa. Ciri yang kedua adalah fiqh mestilah bersifat amali, iaitu hukum mestilah bersifat amali. Sebagai contoh, sembahyang kita, solat kita, ataupun zakat kita, semua perkara-perkara ini memerlukan perbuatan, memerlukan pengerjaan. Berbeza dengan akidah. Akidah adalah bersifat yakini, kepercayaan kita, teorinya dan sebagainya. Jadi
fiqh adalah perkara yang hanya membincangkan tentang perkara yang bersifat amali. Dan ciri yang ketiga dalam fiqh adalah mengambil dalil-dalil yang terperinci. Maksud dalil tafsili atau dalil terperinci adalah dalil juz'i, bukanlah dalil kulli. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu as-siyam. Jadi ayat ini adalah dalil juz'i, yakni dalil yang tidak umum tapi khusus. Kita dapat tahu bahawa kewajipan itu hanyalah untuk ibadah puasa. Berbeza dengan kulli. Kulli adalah satu dalil yang luas. Contohnya, wala tufsidu fil ardh, janganlah kamu membuat kerosakan di bumi ini. Jadi kerosakan bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah? Maka kita tak tahu, tidak jelas dan terlalu umum, maka itu digelar sebagai dalil kulli. Jadi fiqh ini hanyalah membincangkan dalil-dalil juz'i ataupun dalil-dalil tafsili semata-mata. Jadi berdasarkan maksud dari segi bahasa dan istilah, kita dapat mengetahui perbezaan antara fiqh dan syariah. Yang pertama, syariah merupakan nas wahyu, manakala fiqh adalah ijtihad fuqaha, iaitu orang yang menentukan hukum. Sebagai contoh, syariah adalah sumber prima daripada Al-Quran dan As-Sunnah, manakala fiqh adalah sumber yang diambil daripada sekunder, iaitu ijma', qiyas, sadd az-zara'i. Perbezaan yang kedua adalah syariah merangkumi perkara yang sabit, mana fiqh merangkumi perkara yang zanni. Sebagai contoh, syariah menggunakan dalil qat'i yang sabit, tetap, seperti ayat pusaka, manakala fiqh menggunakan dalil zanni seperti kalimah quru. Perbezaan yang ketiga adalah syariah bersifat umum, manakala fiqh bersifat khas. Hal ini dibuktikan apabila syariah bersifat umum seperti perintah untuk bertakwa, ittaqullah haitsu ma kunta. Kata Nabi SAW, bertakwalah kamu walau di mana kamu berada. Namun berbeza dengan fiqh. Fiqh bersifat khas seperti pengamalan mazhab. Kita ada 4 mazhab yang utama: mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dan keempat-empat mazhab ini tidak dapat diamalkan oleh seluruh dunia, namun hanya khusus kepada tempat-tempat tertentu sahaja. Perbezaan yang keempat adalah syariah bersifat tetap dalam akidah, ibadah, hudud dan lain-lain. Namun fiqh bersifat bertukar mengikut zaman, seperti perkahwinan anak Adam. Di mana anak Adam, daripada apabila lahir anak Adam, dibenarkan untuk berkahwin bersama dengan adik-beradik, namun sekarang diharamkan. Jadi fiqh ini berubah dari satu tempat ke satu tempat, satu masa ke satu masa. Jadi kita pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu perubahan yang boleh berlaku dalam fiqh. Jadi antara sebab berlakunya perubahan adalah disebabkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil contoh bagaimana pengharaman arak. Arak adalah satu perkara yang haram. Kita tahu perkara yang haram. Tapi untuk jatuhnya hukum haram, Nabi SAW tidak terus menjatuhkannya sebagai haram, tapi secara peringkat. Jadi ada 3 peringkat. Yang pertama, diceritakan tentang keburukan arak lebih besar daripada kebaikan. Dan yang kedua, fasanya adalah haram minum arak ketika hendak solat. Jadi walaupun ketika itu belum haram, hanya haram ketika solat, namun halal diminum di luar daripada solat. Dan sehinggalah fasa yang ketiga, Allah SWT mengharamkan secara mutlak, dan ketika itu
iman para sahabat ketika itu sedang memuncak dan mereka menerima segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perubahan boleh berlaku dalam fiqh disebabkan wahyu daripada Allah. Namun wahyu daripada Allah ini hanya turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Perkara kedua yang menyebabkan perubahan dalam fiqh adalah disebabkan keadaan atau keadaan yang boleh dikatakan sebagai terdesak. Kalau kita ambil contoh kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang menangguhkan hudud. Hudud adalah undang-undang daripada Allah. Namun ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an telah menangguhkan hukum hudud itu, iaitu hukum mencuri. So apa, ketika itu zaman kebuluran, kemarau, ada yang tak ada duit, tak ada makanan, mereka terpaksa untuk mencuri. Walau apapun, mencuri tetap satu perkara yang tidak elok, satu perkara yang haram. Maka Sayyidina Umar telah gantikan hukuman mencuri itu daripada hudud kepada ta'zir. Hanya berlaku pada kadar yang tertentu, pada masa yang tertentu sahaja. Perkara yang ketiga, antara penyebab berlakunya perubahan dalam fiqh adalah disebabkan tempat dan budaya. Kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i. Dia ada qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim adalah qaul yang terdahulu. Mana qaul jadid adalah qaul yang terkini. Mengapa berlaku qaul qadim dan qaul jadid ini? Disebabkan berpindahnya Imam Asy-Syafi'i daripada Iraq ataupun sebelumnya di Madinah, Mekah, pergi ke Mesir. Jadi bila bertukarnya tempat, maka bertukarlah hukum-hukum yang ada pada qaul Imam Asy-Syafi'i. Dan perkara yang keempat, yang terakhir sekali, faktor ataupun penyebab perubahan yang boleh berlaku di dalam fiqh adalah disebabkan uruf, yakni kebiasaan. Fuqaha mengatakan uruf itu adalah adat. Dan adat ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kita ambil contoh satu adat yang berubah. Bila jual beli contohnya, dalam jual beli mesti ada ijab qabul dan mesti ada sirah. Sirah ini menandakan dah terima atau belum. Tapi kalau kita tengok pada keadaan semasa, sirah ini jarang disebut. Apabila kita membeli barang, cukup dengan menunjuk-nunjuk saja, ni dan bagi duit. Kita tak bagi tahu pun sirahnya saya nak beli, tapi kita tunjuk duit, kan, tanda dah terima. Jadi perkara tersebut menyebabkan berlakunya perubahan fiqh. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya, fiqh adalah sebahagian daripada syariah. Syariah satu perkara yang luas, ada akidah. Namun fiqh hanyalah sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya menekankan, hanya membincangkan hukum yang berkaitan dengan hukum bersifat amali sahaja, dan hanya membincangkan hukum dalil-dalil yang bersifat tafsiri. Bila dengan adanya fiqh dan syariah, kita dapat tahu bahawa syariah adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqh adalah secara umumnya menggabungkan hukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana satu Al-Quran turun, maka disitulah berlakunya fiqh menyebabkan perbezaan pendapat. Jadi sekiranya kita tahu kehidupan di dunia ini bukannya hanya satu bangsa, bukannya hanya ada satu budaya, jadi berbeza-beza budaya. Jadi dengan adanya fiqh, maka setiap masalah dapat diselesaikan. Melalui fiqh ini juga, maka kehidupan manusia akan menjadi aman damai, dan yang paling penting sekali akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja pembentangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.